Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillah ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Saatnya tuan-tuan. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita muka surat 31, kisah ke-13, jadilah kera yang hina. Allah ubah orang-orang Yahudi menjadi kera. Orang jadi kera. Dalam bahasa Arab dipanggil an-naskhu, tukar ataupun tanasukh. Kita dah baca surah Yasin, ada ayat berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u lamasakhnahum. Saya berhenti takat tu je. Walau nasya'u lamasakhnahum. Walau dan kalau. Wa tu dan, lau tu kalau. Lau. Walau dan kalau.
Nasya kami kehendaki. Lamasakhnahum, sudah tentu kami akan mengubah mereka. Kalau kami nak, kami boleh ubah. Orang jadi binatang, boleh. Orang jadi ketui batu pun boleh. Kita baca dulu 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, azar di akhirat Allah ubah jadi zaikh, multatikh, jadi dubuk. Sebelum dia dilempak ke dalam neraka, Allah ubah dia jadi dubuk, 4 kaki. Allah suruh malaikat pegang ikat 4 kaki tu, cantumkan dan dilempak ke dalam api neraka. Di Mekah ada Isaf dan Nailah. Dua pasangan ni bukan suami isteri. Mereka ni berzina, Isaf dan Nailah. Isaf lelaki, Nailah perempuan. Mereka berzina dalam Kaabah. Allah murka, Allah ubah mereka jadi ketui batu. Jadi orang batu. Satu dia letak di Bukit Safa, satu dia letak Bukit Marwah. Dia berpiang pacak. Kemudian mereka puja, mereka puji, mereka sembah. Itu orang jahat buat maksiat dalam Kaabah. Di zaman jahiliah mereka puja-puji, sembah Isaf Nailah, berhala. Cerita Melayu ni si tanggang lah, kan? Tak tahu lah betul tak betul, tapi Allah berkuasa, boleh buat. Kalau di Indonesia apa? Malim kundang. Hikayat Malim kundang. Melayu Malaysia ni si tanggang kan, anak derhaka. Allah boleh ubah. Bani Israel Allah ubah jadi kera. Bani Israel juga Allah pernah ubah jadi khanazir. Khinzir. Orang jadi khinzir, orang jadi kera. Lepas tu saya teringat satu hari, orang Yahudi mai rumah Nabi, adalah urusan. Mai rumah Nabi, Yahudi, mereka depan muka pintu tu, mereka ketuk pintu, dan mereka bagi salam cara mereka. Assalamualaikum. Assam, bukan assalam. Alif, lam, sin, alif, min. Sin, alif, min. Sam. Sam ni kematian. Mampui lah bahasa utara ni, mampui. Mereka doa celaka ke atas Rasulullah. Assalamualaikum. Tak bunyi la tu. Assalamualaikum. Kecelakaan. Kematian. Pergi mampuilah kamu. Begitulah. Mai rumah Nabi ada hajat. Nak minta tolong Nabi apa semua. Ada urusan. Nabi ketua negara. Tapi bagi salam cara macam tu. Assalamualaikum. Nabi dengar. Nabi jawab, wa'alaikum. Atas hampa lah. Kalau hampa kata mampui, atas hampa mampui. Kalau hampa kata mati, hampa mati. Kalau hampa kata celaka, alaikum. Nabi jawab, alaikum. Atas kamu ke atas aku? Nabi patah balik. Ni petembak Nabi, peluru yang sama Nabi patah balik. Dengan penuh sopan. Nabi tak kata mati, Nabi tak kata celaka, Nabi cuma kata, alaikum, atas hampa. Maksudnya wa'alaikumussalam lah. Tapi Nabi tak sebutlah sam tu. Alaikum. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk dalam rumah. Dia dengar Yahudi ni biadab, kurang ajar sungguh. Mai rumah kita duduk assalamualaikum. Sayyidatina Aisyah dia jawab apa? Dia jawab dengan suara yang derah. Dia sakit hati. Dia kata, wa'alaikumussalam. Ya ahlal qiradata, ya ahlal qiradati wal khanazir. Wa'alaikumussalam ya ahlal qiradah wal khanazir. Oh, Sayyidatina Aisyah jawab panjang. Wa'alaikumussalam, kecelakaan ke atas kamu. Ya ahlal qiradah wal khanazir. Wahai keturunan kera, wahai keturunan babi-babi, khanazir, khinzir. Nabi bila dengar betul, Nabi kata, Mah ni makna diam. Cukup. Apa duk panjang-panjang? Nepa duk orang pendek. Assalamualaikum, kamu jawab meleret panjang. Nabi kata cukup. Sayyidatina Aisyah kata, geram nepa kata dekat Rasulullah. Rasulullah kata, tak payah duk geram-geram. Aku dah jawab tadi, wa'alaikum tu cukup dah. Tu adab Nabi lah.
Kemudian Nabi kata, keluarlah satu hadis. Ini sababul wurud, latar belakang hadis, keluarlah satu hadis. Nabi kata, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah lemah lembut dan Allah suka orang yang lemah lembut. Selalu orang duk hafal hadis tu je. Latar belakang hadis tu kita kena riwayatkan. Nabi kata, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah lemah lembut, sopan santun, baik, mulia. Annallaha rafiq. Allah Ta'ala ni lemah lembut. Yuhibbur rifqa. Allah suka kelembutan. Tak mau kasak-kasak lah. Allah Ta'ala lemah lembut ni lawan dia kasak. Allah lemah lembut, Allah suka lemah lembut. Wala yu'ti wa yu'ti lil rifqi, dan Allah memberi kurniaannya kepada lemah lembut, ma la yu'ti lil unf, apa yang Allah tak bagi kalau kita bersikap kasar, bengis, keras. Nabi tegur Sayyidatuna Aisyah. Jadi memang sungguh Sayyidatina Aisyah cakap tu memang sungguh. Yahudi ni, mereka punya tok nenek moyang mereka pernah jadi kera dan pernah jadi khanazir. Khinzir. Itu jamak tu. Qirdun, qiradah. Kalau khinzir, jamak dia khanazir. Tapi bangsa ni matilah. Mereka jadi kera dalam beberapa hari, kemudian mereka meninggal dunia, mati. Itu dulu ada Darwin, seorang saintis Yahudi nama Darwin. Dia kata manusia berasal dari monyet, dari kera. Sebenarnya bukan manusia berasal dari kera, manusia dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dari tanah. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Semua kamu daripada Nabi Adam, asal-usul kita. Dan Nabi Adam tu berasal dari tanah yang bercampur air, turab. Turab ni macam kita duk tengok kot jalan lah. Jalan sedang diturab kan. Turab tu turab lah. Arab tu turab. Arab dia bunyi kasar sikit, turab. Jalan tar kita ni sedang diturab. Turab tu mana dituang tanah lah. Wa Adamu min turab. Adam daripada tanah. Surah Sajdah pagi-pagi Jumaat pun beritahu, wa bada'a khalqal insani min tin. Tin. Manusia mula yang Allah Ta'ala cipta. Wa bada'a. Allah memulakan khalqal insan, penciptaan manusia, min tin, daripada tanah. Mula tin betul jadi turab. Turab tu campur air sikit. Tanah campur air jadi macam selut. Dan dibentuk kan. Itu marahil khalqil insan. Dia adalah peringkat-peringkat penciptaan manusia. Darwin kata manusia berasal daripada kera, daripada monyet. Tu asal-usul hampa, asal-usul Yahudi. Tu pun hak jadi monyet, hak jadi kera tu umur pendek, kemudian diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darwin kata manusia ni daripada binatang, kemudian berkembang, makin maju. Asal 4 kaki, kemudian dia berdiri, cuba berdiri, jadi 2. Muhung lah Darwin ni. Nabi Muhammad cerita Nabi Adam asalnya tinggi, kemudian yang kusu, makin rendah. Lah orang tak tinggi, rendah lah. Dulu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Hud, tinggi. Lepas itu la yazalun nas, sentiasalah manusia tu kuih pendek. Darwin dia kata tatawur, manusia ni makin berkembang daripada binatang, dia makin besar, daripada 4 kaki jadi 2 kaki, berdiri tegak. Tak betul. Yang Nabi bagi tahu manusia asalnya tinggi, lama-lama dia kuih rendah. Begitu. Baik, kita baca ayat Quran ini. Kisah mungkin kita tak cerita sebab tuan-tuan semua ma'ruf. Kisah Yaumus Sabt, hari Sabtu, yang Allah Ta'ala larang mereka kerja hari Sabtu. Hari Sabtu, holy day. Holy ni suci, day hari suci. Hari ibadah. Bukan cuti, suci.
Mereka hari Sabtu tak boleh. Pasal mereka minta dekat Allah, mereka nak solat satu hari ya. Kita solat hari-hari. Mereka ni malas, mereka nak kerja dunia, cari makan. Mereka minta dekat Allah, peruntukkan satu hari, hari tu mereka akan qada balik semua amal ibadat mereka. Allah bagi kat mereka hari Sabtu. Maka Allah larang mereka kerja. Tak boleh buka kedai, tak boleh buka pasar raya. Hak menelayan tak boleh pergi tangkap ikan. Hak petani tak boleh tanam tak boleh tanam padi, tak boleh tanam pokok. Hari Sabtu jangan. Hari Sabtu bukan cuti, suci, hari suci. Dah mereka tak mau buat ibadat, mereka nak buat satu hari ya, maka dilarang apa-apa aktiviti keduniaan pada hari Sabtu. Tapi mereka langgaklah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada dua hari yang disebut jelas. Yang pertama Sabtu, yang kedua Jumu'ah. Jumaat ada suratul Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sabtu ni kisah penderhakaan Yahudi yang kemudiannya Allah ubah mereka jadi kera, khasiin yang hina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Surah Al-A'raf ayat 164 hingga 166. Maksudnya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka ni semua Yahudi ni, berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat. Baik. Hak tangkap ikan, ni buat maksiat. Ada 3 ni. Manusia terbahagi kepada 3. Yang pertama, yang buat maksiat derhaka tangkap ikan hari Sabtu. Yang kedua, spotting. Tak mau tegur, tak mau kata apa, biar pergi kat mereka. Kubur masing-masing. Jangan duk sibuk hal orang. Jangan jaga tepi kain orang. Ni golongan kedua. Mereka kata kalau Allah nak hukum pun, hukum mereka bukan hukum kita. Kita baik. Kita soleh. Jangan jaga tepi kain orang. Tu hak tadi itulah. Hak kata ni, lima ta'izun. Kenapa kamu nak nasihat? Golongan ketiga ni, dia ada 3. Buat maksiat. Hak tak mau tegur. Hak satu lagi ni, mereka ni pencegah maksiat. Mereka nasihat. Mereka tegur amar ma'ruf nahi munkar. Yang 3 ni baguslah. Dia tak buat maksiat dan dia tak redha dengan maksiat. Dia tak boleh redha. Kalau dia mampu tegur, dia tegur. Kalau dia ada kuasa, dia akan bertindak. Sekurang-kurangnya dalam hati tak puas hati. Orang buat maksiat ni kita geram, dia tak puas hati. Bukan kita geram kat orang, kita geram kat perangai mereka. Jadi ada 3 golongan. Hak jadi kera ni yang mana? Yang tangkap ikan tu jadi kera. Lagi, hak tak mau tegur ni, hak kata tak usah jaga tepi kain orang, tak usah pedulilah kalau salah nipa, kubur nipa, neraka nipa. Hak ni pun jadi kera juga. Kerana ar-ridha bil maksiyah. Setuju redha dengan maksiat itu maksiat. Kena bangkang maksiat. Tak boleh berdiam diri. Berdiam diri dengan maksiat padahal mampu. Ada orang mampu cakap, ada orang mampu bertindak. Orang yang diam, nampak maksiat, diam, tanda spotting, tanda redha. Nabi bagi satu label. Dia mampu cakap, dia tak cakap. Dia ada kuasa, dia tak bertindak. Nabi bagi satu gelaran yang berat tu. Apa dia?
Asyaitanul akhras, setan bisu. Syaitan bisu ni yang berkuasa tak guna kuasa, yang boleh cakap tak cakap, sengap je. Mungkin hati redha. Mungkinlah hati tak redha, mungkin hati tak setuju. Tapi kena menentang. Syekh Ibrahim Al-Kattani dia sebut hadis, siapa nampak mungkar tegur dengan tangan, tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hati. Dia kata hak ni tartib adwar, ikut peranan masing-masing. Yang ada kuasa, dia kena tegur dengan tangan. Yang pendakwah, dia kena tegur dengan lidah. Yang orang awam, rakyat marhain ni, dia boleh tegur dengan hati, tak puas hati. Dia bukan tartib tadriji, tetapi tartib adwar. Tartib adwar ni ikut daur peranan masing-masing. Sebab tu di hujung hadis Nabi kata wadzalika. Zalika lil ba'id, bukan hak tegur dengan hati itu adhaful iman, selama-lama iman. Nabi kata itu hak mana? Hak pemimpin tu kalau dia tegur dengan hati, dia lemah iman dia. Zalika kembali kepada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia patut tegur dengan tangan, tapi dia pergi tegur dengan hati. Zalika itu. Itu hak patut tegur dengan tangan tu, dia kira duk tak puas hati je. Dia tak boleh, dia kena guna kuasa. Zalika, sepakat ulama nahu, isim isyarah lil ba'id. Ismul isyarah lil ba'id. Zalika bukan kembali pada yang dekat, dia kembali pada hak jauh. Hak jauh hak mana? Hak sepatutnya ubah kemungkaran dengan tangan, sekiranya dia berubah dengan hati. Tak boleh ya. Ini tartib adwar. Adwar ni daripada daur. Daur makna peranan. Ikut peranan masing-masing. Hak boleh ubah dengan tangan, tiba-tiba duk tak puas hatilah hati. Tak boleh. Hak boleh bercakap, tiba-tiba duk peramlah hati. Tak boleh. Tapi kalau orang tu dia bercakap pun tak boleh. Nak bertindak pun tak ada sebarang kuasa. Dia rakyat biasa. Mereka tu tak apalah. Benci mungkar dengan hati. Faham tak? Banyak orang terjemah macam ni. Ubah dengan tangan, ubah dengan mulut. Tak mampu dengan hati, ubah dengan hati. Itulah selama-lama iman. Tak. Saya dengar huraian daripada muhaddis negara Mesir, Syekh Ibrahim Al-Kattani, dalam satu muhadarah dia. Dan saya alhamdulillah menjadi mutarjim, penterjemahnya, bersama dengan Syekh Ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun ada. Saya jadi penterjemah. Kali pertama saya mendengar kupasan hadis tersebut. Wadzalika, itu hak jauh tu. Hak yang jadi ru'asa, hak jadi pemimpin tu, sekiranya dia membenci dengan hati je tak jadi. Dia kena bertindak, guna kuasa. Dia tak boleh. Kalau tidak terus jadi pemimpin, jadi rakyat biasa. Rakyat biasa kalau dikeram dengan hati cukup dah. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau tengok maksiat, tak tahu nak buat macam mana. Nak pergi ubah, tak boleh. Nak cakap pun kita tak berani. Kita bukan penceramah. Kita anti. Kita geramlah hati. Memadai dah. Kita bukan adhaful iman. Kita memang teratu je. Kemampuan kita teratu je. Selemah-lemah iman ni ditujukan kepada Nuh. Hak mampu ubah fal yughayyirhu biyadihi, tiba-tiba fal yughayyirhu biqalbi. La. Ada iman tapi iman yang adhaf. Bukan dhaif dah. Adhaf. Sangat-sangat lemah. Macam tu. Sangat-sangat lemah iman. Siapa dia? Orang yang boleh ubah dengan tangan, tiba-tiba tak puas hati dengan hati. Tak boleh. Minta maaf tuan-tuan, saya tak nampak komen lah petang ni. Yang saya ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Baik. Bani Israel ada 3. Yang derhaka, 1. Yang tak mau tegur, 1. Dia boleh tegur, dia tak tegur. Tegur dengan mulut tak, tegur dengan tindakan pun tak. Dan saya dah hurai tadi apa makna wadzalika adhaful iman. Itu yang boleh ubah dengan tangan, tiba-tiba ubah dengan hati. Itulah selama-lama iman. Yang boleh bercakap tapi tak bercakap, itulah selama-lama iman. Adapun rakyat marhain, rakyat bawah ni, dia nak ceramah pun dia bukan penceramah. Dia nak ubah dengan tangan pun dia tak ada kuasa. Maka dia hanya takat simpan dalam hati, geramlah hati, bencilah hati. Itu bukan adhaful iman. Kalau tidak, tentu Nabi kata
fa biqalbihi wa hadha adhaful iman. Nabi tak kata wa hadha, Nabi kata wa dzalika. Ada beza. Hadha ini, this, dzalika that, itu. Allahu akbar. Satu huraian yang kali pertama saya dekat tahun bila tak tahu, gambar ada lagi, saya tangkap gambar dengan Syekh Ibrahim Al-Kattani dan ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Gambar bertiga ada dalam simpanan saya. Kenangan. Dan banyak lagi dia hurai tentang takhrijul usul ala al-furu', takhrijul furu' ala al-usul, apa semua. Sebab ceramah dia ni di bangunan tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ni, apa maksud tafaqquh, apa makna takhrij usul furu', takhrij furu' ila al-usul, apa semua. Dia hurai-hurai, iaitu satu muhadarah yang agak berat lah, ilmiah. Baik. Jadi maksiat ini perlu dibenci. Tartib adwar, bukan tartib tadriji. Kalau tartib tadriji dalam berdakwah ni, dia akan mula slow-slow dulu. Macam arak kan. Itu orang panggil tartib tadriji. Berperingkat-peringkat. Mula-mula tak boleh minum arak bila nak semayang. Mula-mula sebelum tu, arak dan judi ada kebaikan, ada keburukan. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan kepada mereka tanya tentang arak dan judi, habaq kat mereka. Taklimat saja, peringkat taklimat. Arak dan judi ni mudaratnya besar dan ada manfaat, tetapi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Buruklah. Ada baik sikit lah, manfaat sikit. Yang kedua, dilarang mabuk bila dah dekat nak semayang. La taqrabus salah wa antum sukar. Ada pelan-pelan. Lepas tu baru diharam total. Kata Syekh Ibrahim Al-Kattani, sekiranya berlaku sesuatu maksiat, arak, judi ke apakah, kalau kata tartib tu tadriji, tentu Nabi akan mula nampak maksiat, ubah hati lu. Nampak tak berjaya juga, pergi tegur dengan mulut. Mulut tak berjaya juga, baru ambil tindakan. Gitu. Tetapi Nabi tak cakap macam tu. Kalau uslub dakwah macam itulah, kita cuba doakan dia apa dulu kan. Tak berjaya juga, kita pergi selotok dia. Tak berjaya juga, kita kena ambil tindakan lah. Tetapi Nabi mula dengan, siapa nampak mungkar, ubah dengan tangan. Siapa tak mampu, dengan lidah. Tak mampu, dengan hati. Wadzalika, bukan wahadha. Beza tu. Yang berkuasa, hanya mengubah dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Itulah, bukan inilah. Baik, kita tengok ayat ni. 3 golongan. Siapa yang mendapat kemurkaan Allah, yang tangkap ikan itu dimurkai Allah. Cara ni petangkap, mereka berhelah. Helah ni pun dibincang dalam fiqh al-hiyal fi tashri' al-islami. Helah dalam penilaian fiqh. Ada helah yang masyru', yang dibolehkan, ada helah yang dilarang. Saya habiskan terjemahan ni dulu, sekejap saya hurai tajuk helah. Dan ingatlah wa'idh. Idh ni dia untuk satu kenangan nostalgia lama lah. Ingatlah. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka Yahudi berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Hak bagi nasihat ni bagus. Nasihun amin. Dia kata kita lepas tanggungjawab kita. Nampak kemungkaran, kita kena tegur. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hak satu lagi kata biar apilah kat mereka. Kubur masing-masing. Kalau diseksa, mereka masuk neraka, kita tak usah duk ni lah. Tak usah duk berkisah. Tak usah duk peduli kat mereka. Hak satu lagi kata tak boleh lah. Qalu, mereka kata ma'ziratan ila rabbikum. Untuk melepaskan diri di hadapan Tuhan. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya, kita boleh habaq. Kata kami tegur dah. Kami nasihat dah. Jadi kita adalah ma'zirah. Ada alasan lah. Bila Allah Ta'ala tanya nanti, ada juga jawapan.
Kita tak bersekongkol dengan ahli maksiat. Kita tak redha dengan maksiat. Kita dah tegur dah tapi tak jalan juga. Macam tu. Hak ni golongan yang baik. Baik. Falamma nasu ma dhukiru bih, maka ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, orang duk tegur dia tak peduli. Agama kita ad-dinun nasiha. Agama kita nasihat. Nasihat dengan tangan tu, ada nasihat dengan mulut, ada nasihat dengan hati. Dia pun tak peduli. Kami selamatkan orang-orang yang melarang. Ni selamat. Ni tak dikerah. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Ni orang panggil salih dan muslih. Dia baik dan dia cuba nak memperbaik. Macam tu. Dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat. Siapa orang zalim? Hak tak nahi mungkar, zalim. Hak buat maksiat, zalim. Hak redha dengan maksiat pun zalim. Disebabkan mereka berlaku fasik, yakni derhaka. Ni pun berhelah. Helah ni ada dua. Dulu kita baca kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Dekat cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah bernazar sekiranya sembuh dari penyakit, dia akan sebat isterinya 100 rotan. Ingat cerita tu? Nabi Ayub bernazar sekiranya dia sembuh, dia nak sebat bini dia 100 rotan. Allah bagi dia sembuh, dia pun menyesal kenapalah dia nazar macam tu. Dalam syariat dia, nazar tu sah, kena buat. Syariat kita tak sah. Nazar nak pukul orang, jangan pukul. Nazar nak botak kepala pun tak perlu botak kepala. Nazar untuk sembahyang sunat. Itu okey. Nazar nak buat kenuri. Nazar nak sedekah. Nazar botak kepala pun tak sah. Botak kepala tu bukan nazar. Tu benda harus. Boleh buat, boleh tak buat. Suka hati ya. Tak payah tunai nazar botak kepala. Banyak orang duk tunai nazar botak kepala. Kalau dia sokong pasukan bola sepak, menang, dia botak kepala. Menunaikan nazar. Wartawan pun tulis. Wartawan pun tak mengaji. Syariat kita nazar ke arah mewajibkan ibadat-ibadat sunat. Botak kepala bukan sunat, harus. Nak tahu rambut boleh. Nak botak boleh. Nazar nak pukul orang tak sah. Tapi dalam syariat Nabi Ayub, nazar nak pukul, kena pukul. Dia pun menengung lah, menyesal. Pasal bini dia yang duk teman dia, bini dia yang duk mengasuh dia waktu dia sakit. Bini dia dan 2 orang kawan dia yang seorang main pagi, seorang main petang kan, gila-gila. Dia tak sampai hati nak pukul isteri dia. Tapi dah nazar. Macam mana nak buat? Allah ajak helah. Ini panggil helah yang disyariat. Allah yang ajak helah. Macam mana? Allah Ta'ala kata dekat Nabi Ayub dalam Quran, khudh biyadika dhigtha. Kau ambil segenggam jerami. Kau genggam segenggam jerami. Ataupun lidi. Kalau pokok nyok tu ambil lidi. Segenggam. Wadrib. Dan kau pukul. Wala tahnath. Kamu tidak dikira melanggar sumpah. Ambil lidi segenggam. Pukul sekali. Darbah wahidah. Kau tibai isteri kamu 1 sebat. Dia nazar nak 100 sebat. Allah ajak cara dia, cara macam muhung jugalah. Nak tunai nazar, ambil jerami segenggam, pukul isteri pelan pun tak apa. Pak, pukul. Dengan pukul sekali itu, secekak jerami atau secukak lidi, dalam tu ada 100, bahkan lebih daripada 100. Kau tibai sekali, seolah-olah kamu telah melaksanakan mi'ata jaldah 100 sebatan. Allah ajak cara dia. Ini helah untuk mengelak dari mudarat. Ini helah untuk mengelak daripada maksiat. Kalau pukul sebat 100 itu, mudarat. Nak elak daripada mudarat, helah macam tu tak apa. Satu lagi helah yang dilarang. Nak buat juga benda haram. Allah tak bagi tangkap ikan hari Sabtu. Mereka tahan jerat. Mereka buh bubu ke, mereka buh pukat ke. Petang Jumaat mereka pergi letak.
ikan akan lekat hari Jumaat, mereka angkat Ahad. Mereka kata kami tak tangkap hari Sabtu, kami angkat ikan hari Ahad. Itu helah gagah nak buat juga benda yang Allah tak bagi. Hak ni haram, ini helah Yahudi, akibatnya jadi kera qiradatan khasiin. Kita ambil dua-dua dalam Quran. Satu helah takut isteri sakit, takut isteri ni diinaya zalim. Isteri yang duk bela dia, yang duk jaga dia, apa semua, saya sebut dulu bersamamu, ingat tak bersamamu? Takkanlah nak pukul dia. Apa punya nazar ialah sebagai manusia. Nabi Ayub juga, dia ada hari dia emosi kot, dia sampai keluar nazar macam tu. Marah kat bini pasal apa tak tahulah. Tapi Nabi-Nabi ni kita tak kata berdosa lah. Mereka maksum, mereka boleh berlaku silap. Salah, khata. Al-khata. Bukan az-zam. Jadi Allah ajak Nabi Ayub, ambil secekak jerami, pukul isterimu, wala tahnas, kamu tak payah langgar sumpah. Kamu dah bersumpah, kamu dah bernazar, kamu tunai nazar. Kamu tak dikira langgar sumpah, kamu dah tak dikira tak tunai nazar, kamu dah sah. Senang gitu. Helah untuk firar, untuk lari daripada benda haram. Macam tu. Berhelah. Hak satu lagi, helah nak buat benda haram. Allah tak bagi, dia usaha juga. Tahan ikan petang Jumaat, angkat pagi Ahad. Ikan apa? Ikan Sabtu. Helah macam tu. Nak kelentong siapa? Nak muhung siapa? Muhung Allah. Itu tak boleh. Jadi tuan-tuan tatbiq, tuan-tuan praktikkan dengan contoh. Seorang lelaki ni dia bernafsu, dia nak setubuh isteri dia di siang Ramadan. Haram kan? Yang kedua dia akan kena denda 2 bulan puasa campur dengan 1 hari qada. Bersetubuh tu haram, dia gagah nak buat juga. Dia makan roti dulu, dia minum air dulu. Dia makan roti, dia minum air. Dia kata aku dah batal dah. Yang kena denda tu dalam fiqh Syafi'i, kalau dalam keadaan perut lapak duduk tengah-tengah puasa tu, kemudian bersetubuh, hak tu kena denda. Dia kata aku dah batal dah, nak kena denda apa lagi? Dia buat helah, dia makan, dia kenyang, dia bersetubuh. Hak seorang lagi jahil bersetubuh dalam keadaan lapak. Nampak tak tu? Hak tu helah Nabi Ayub kah, helah Yahudi yang kera ni? Helah kera. Pasal berhelah nak buat juga benda haram. Apa contoh helah yang disyariatkan untuk elak daripada mudarat? Elak pada mudarat. Apa contohnya? Kalau kita mengaji hadis Bulughul Maram, kita akan jumpa satu istilah nama Bai'ul 'Ainah. Bai'ul 'Ainah untuk elak daripada riba. Riba haram. Cara nak elak daripada riba ni ada helah. Saya nak ajak tak ajak pun tak tahulah. Contoh dalam Bulughul Maram ni macam ni, kita ni perlu duit, kita nak berhutang, semua orang tak mau bagi hutang. Zaman pandemik ni orang payah nak bagi hutang. Kawan baik kita ni bukan Islam. Kawan baik kita ni katalah Hindu ni, dia duit banyak. Kita nak hutang dia, dia akan minta kita bayar lebih. Hutang sikit bayar lebih, riba. Riba kita berdosa, dia memanglah bukan Islam, dia heran apa? Kita berdosa, Allah marah, Allah murka, Allah isytihar perang, marah sungguh. Tu macam mana? Kita bawa satu barang, berhelah. Kalau terpaksa lah, untuk lari daripada riba yang haram, nak elak daripada riba yang haram, seperti Nabi Ayub, nak elak daripada sebat isteri 100 rotan. Dah kita ni darurat, perlu duit. Hindu pun Hindu lah, aku nak hutang. Tapi dia kata, hutang 4,000 bayar 5,000. Aduh, nanti riba. Kita sanggup, kita redha, tak apa, 4,000 bayar 5,000 pun tak apa. Redha kita tak boleh, benda ni maksiat. Setuju kita tak terpakai. Riba tak riba. Tahu macam mana? Kita bawa lah satu barang, katalah kita ada motor, kita jual. Dia panggil Bai'ul 'Ainah. Bai'ul 'Ainah makruh je, dia tak sampai haram, dia bukan riba. Kita jual motor tu dekat dia. Dengan harga 4,000 tunai. Macam tu. Kita jual dekat dia 4,000 tunai. Dia motor. Dapat 4,000 tunai.
Motor lepas habis kat dia lah. Ambil lah duit 4,000. Nanti kita nak balik motor ni bukan gadai lah. Kita jual motor 4,000. Nanti kita nak balik motor, kita runding dengan dia. Dia kata, hang nak balik motor hang. Aku jual 5,000. Kita pun tak apa, 5,000 per 5,000. Kita bayar 5,000, kita dapat motor. Hari tu dia beli motor kita, dia bayar cash dekat kita 4,000. Nanti bila kita ada duit 5,000, kita pergi beli balik motor tu. Sebenarnya bukan motor tu jadi mainan aja. Sebenarnya kita nak duit dia 4,000, nanti kita bayar 5,000. Faham tak? Ini dipanggil bai'ul 'ainah. Bukan, tak sebut hutang pun. Akad jual beli. Kita jual motor dekat dia, cash 4,000. Dia peganglah motor tu, bagi kita 4,000 duit cash. Sampai satu masa, kita ada duit 5,000, kita pergi beli balik motor dia. Motor dia adalah, kita bayar 5,000, dapat motor. Dia punya cerita dia, asal kita dapat 4,000, tapi kemudian kita bayar 5,000. Itu dipanggil bai'ul 'ainah. Tu dengan cara kita jual. Yang tu dengan cara kita jual. Jual motor kita. Boleh juga cara yang kedua, kita beli barang dia. Uncle motor dia ada barang, kereta ke apa ke, kereta second hand. Kita kata aku nak beli kereta hang ni, kereta second hand hang ni berapa? Dia kata 5,000. 5,000. Kita kata aku tak ada duit, dia kata tak apa, ambil dululah kereta tu. Kita pun naik sehari. Esok dia mai, dia kata, Haji, saya nak balik kereta saya nak beli, berapa mau jual? Kita beli kereta dekat dia, kita tak bayar lagi, kita hutang 5,000. Esok dia mai, dia kata saya nak beli balik kereta saya berapa? Kita kata nak beli kena cash. Berapa? 4,000. Cash 4,000. Dia pun bagi 4,000, dia ambil balik kereta dekat dia. Dia bagi kat kita 4,000, kereta pun dia ambil balik. Tapi ingat, kita ada hutang. Kita ada hutang beli kereta dengan dia 5,000 yang belum kita bayar. Kita dapat 4,000, nanti kita bayar 5,000. Ini dipanggil bai'ul 'ainah. Helah, kalau sebut hutang, dia jadi riba. Hutang dapat 4,000, bayar 5,000 tu riba. Riba al-fadl. Riba lebih. Tapi kereta atau motor, ada barang yang kita mainkan, istilah jual beli, ini tidak jadi riba. Walaupun macam tu tuan-tuan, beringatlah juga kalau darurat bolehlah. Beringatlah juga apa kata Nabi. Nabi kata akhir zaman manusia, kalau dia lari pada riba pun, debu-debu riba tetap kena dekat dia. Kita boleh tengoklah kadang-kadang orang yang pakar muamalat lah kadang-kadang kan. Dia buat akad gunu-guni, helah semua tu. Helah. Adakah helah nak mengelak benda haram? Ataupun helah tu nak buat juga benda haram? Itulah persoalan dia. Dan tak boleh lari, kata Nabi, akhir zaman. Kalau manusia tak kena riba, dia kena juga debu-debu riba. Debu-debu ni helah-helah tu lah. Boleh lepas lah di sudut muamalah Islamiah ni. Boleh lepas. Jadi helah ada dua. Jangan kita berhelah macam orang Yahudi yang diubah jadi kera. Kalau nak berhelah, berhelah macam Nabi Daud AS. Nabi Ayub, minta maaf, Nabi Ayub. Allah sendiri yang ajak dia helah untuk elak daripada maksiat, untuk elak daripada mudarat. Itu tak apa. Itu dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.